kepada semua. Saya Chang Kaishan, Ketua Kumpulan bagi UMS Sejati SEM 2. Kita mempunyai 10 minggu pembelajaran dan 1 UMS Sprint yang kita telah melaksanakan dengan berjaya dan ini adalah perjalanan pembelajaran kita. Selamat sejahtera. Minggu pertama kurikulum UMS Sejati 2 telah dijalankan dengan pertanyaan khabar antara ahli bomba bahawa mereka berada dalam keadaan sihat ataupun tidak dengan penularan wabak COVID-19 ini. Selain itu, perbincangan mengenai UMS Sprint telah mengambil tempat dari segi pemilihan pengarah program dan ahli yang akan bekerja bawahannya. Seterusnya, jurulatih kita telah merumuskan takwim akademik PKPP semester 2 sesi 2020-2021 dan akhir sekali jurulatih kita telah memberitahu bahawa kurikulum semester 2 ini akan dijalankan secara talian sepenuhnya. Seterusnya ialah pengenalan kawat kaki. Tujuan kawat kaki adalah membentuk seseorang supaya taat dalam menerima arahan dan menjalankannya, dan membentuk anggota supaya bekerja sama. Etika sebelum berkawat. Tiada yang memakai rantai, gelang, dan cincin. Jurulatih memeriksa pakaian dan tubuh badan. Jurulatih memberikan warm up. Mana-mana barang kawat mempunyai peraturan yang tertentu. Yang pertama, tidak dibenarkan berludah, merokok dan bertengkar di padang kawat. Selain itu, tidak dibenarkan sama sekali bercerita dan bergurau. Seterusnya, tidak dibenarkan sama sekali berjalan sesuka hati. Jika anggota yang ditegur tidak mengambil perhatian, tindakan tata tertib akan dikenakan. Seterusnya adalah alat pernafasan. Antara bahaya-bahaya yang dihadapi oleh anggota bomba ialah keadaan atmosfera yang beracun, iaitu suatu keadaan yang boleh menghalang usaha anggota bomba untuk menjalankan tugas-tugas untuk memandang kebakaran dan juga mencari masa yang cedera dan terperangkap. Keadaan ini telah menyebabkan alat pernafasan digital untuk melindungi anggota-anggota bomba yang bekerja dalam atmosfera yang berbahaya. Apakah komponen dalam alat pernafasan? Komponen pertama ialah tabung yang berfungsi untuk membekalkan udara yang bertekanan kepada pneumatik sistem. Komponen kedua ialah backplate yang berfungsi untuk menampung tabung dan pneumatik sistem. Dan bagi komponen ketiga adalah pneumatik sistem yang berfungsi sebagai pengalir udara bertekanan kepada komponen-komponen. Yang komponen keempat ialah face mask yang berfungsi untuk mengumpulkan udara bersih di dalam round topping dan kegunaannya adalah untuk melindungi muka dari terdedah kepada bahan bahaya dan menghalang kemasukan udara yang tercemar. Hos terbagi kepada dua jenis, iaitu hos hantaran dan hos section. Perkara-perkara yang akan menyebabkan kerosakan hos ialah cendawan, berkoyak, asid dan minyak ataupun terkejut. Antara cara-cara membersihkan hos ialah membersihkan selepas digunakan. Jangan menggunakan sabun dan bahan kimia. Gunakan berus yang lembut dan memberus secara melintang. Gunakan sabun yang lembut jika terkena minyak dan menggunakan habuk papan jika terkena getah. Kelengkapan hos ada beberapa jenis, iaitu clubbing, penyesuaian, nozzle, branch, kapang, kelengkapan hos section tanpa pakai kelengkapan hos. Hos section hendaklah dicuci selepas digunakan. Hos section perlu menjalani ujian untuk memastikan dia berada dalam keadaan yang baik. Yang pertama, ujian bulanan. Yang kedua, ujian selepas operasi. Dan yang ketiga, setiap 3 bulan sekali. Sistem perlindungan kebakaran aktif. Sistem perlindungan kebakaran yang dipasang letak pada sesuatu bangunan yang merangkumi 4 cara bertindak, iaitu mengesan, memberi isyarat, mengawal, dan memadam kebakaran dengan cara otomatik. Jenis-jenis pemasangan sistem yang merangkumi sistem PD bomba, sistem pancuran, sistem hos gelong, sistem semboran otomatik, sistem pengerak kebakaran, dan sistem CO2. Sistem bantuan menentang kebakaran merupakan satu sistem yang dipasang di bangunan bagi membantu kerja-kerja kebombaan dalam menjalankan tugas pemadaman kebakaran. Jenis-jenis sistem ini termasuklah sistem bisi tekan, sistem pembuangan asap, sistem siaraya, levan bomba, lift bomba, switch pengasingan, dan juga ruang akses menentang kebakaran. Keenam, kami mempelajari topik basic hazmat. Pada minggu tersebut, kami mempelajari maksud hazmat household materials ataupun bahan kimia berbahaya. Kami juga mengetahui terdapat kod-kod pengenalan dalam hazmat. Dan kami juga mempelajari 2 jenis prosesnya cemaran. Proses pertama, prosesnya cemar kering. Proses kedua, prosesnya cemar basah. Kami juga mempelajari kegunaan hazmat pada minggu tersebut. Dan kami mengetahui bahawa terdapat 9 kelas bahan kimia berbahaya pada minggu tersebut. Saya selaku pengarah projek Smart Rescue Program bagi UMS Sejati 2 ingin menceritakan sedikit tentang program yang kami adakan. Pada 8 Mei yang lalu, pada hari Sabtu jam 11 pagi, kami telah berjaya mengadakan Smart Rescue Program ini melalui laman web Facebook UMS Sejati 2. Acara ini telah disampaikan oleh Pegawai Bertugas Muhammad Afifi bin Jainan daripada Pasukan Khas AMRS Emergency Medical Response and Service. Daripada program ini, saya selaku pengarah projek
dapat mempelajari banyak benda. Antaranya ialah cara-cara mengadakan program daripada awal hingga akhir, iaitu daripada melakukan kertas kerja sehingga pengadaan projek dan akhir sekali laporan. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah dapat memupuk semangat kerjasama dan perpaduan di antara pelajar, seterusnya meningkatkan motivasi dan jati diri, seterusnya menimba pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kemahiran insaniah. Selain itu, program ini juga memberikan hasil pembelajaran terhadap masyarakat, iaitu antaranya adalah merapatkan jalinan mesra antara masyarakat dan juga pelajar, dapat mempelajari kaedah menyelamat mangsa, dan yang terakhir sekali ialah masyarakat berasa selamat kerana memperoleh ilmu bagi meneruskan kehidupan. Saya akan membentangkan untuk minggu ke-8 yang bertajuk kebakaran elektrik. Elektrik adalah salah satu tenaga yang dipanggil sebagai tenaga elektrik. Tenaga elektrik boleh menyumbang kepada kebakaran. Oleh itu, kita perlulah mematuhi langkah keselamatan yang telah ditetapkan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Terdapat 12 jenis punca kebakaran yang disebabkan oleh elektrik. Antara punca-punca kebakaran yang disebabkan oleh elektrik ialah tracking phenomenon, contact failure, litar pintas, electric leakage, overload, half breaking of a wire, graphite phenomenon, and silver migration. Tata cara pengungsian bangunan. Pertama sekali, tujuan tata cara pengungsian bangunan adalah supaya penghuni-penghuni boleh bertindak dengan tenang dan teratur, dapat memastikan jalan keluar keselamatan, means of escape yang diguna seperti mana yang telah dirancang, dan akhir sekali supaya tindakan pengungsian bangunan dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Dan jawatan kuasa pengungsian bangunan di sini terdapat 7, iaitu Ketua Insiden, Fire Warden, Penolong Ketua Insiden, Pasukan Penyelamat, Juru Teknik Pusat Kawalan, Pasukan Pemadam dan pegawai-pegawai insiden. Saya berharap semua dapat mempelajari sesuatu dalam video Kakungkau ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada jurulatih dan pelibatan siswa-siswi dalam semua aktiviti UMS Sejati SEM 2 ini. Dan saya berharap SEM 3 akan lebih baik daripada SEM ini. Terima kasih.